Hai semua, saya Cikgu Chia. Marilah kita mengulang gaji Geografi Tingkatan 1, Bab 5 Bumi Part 2. Sekarang, marilah kita lihat apakah itu benua. Benua ialah daratan yang sangat luas pada permukaan bumi. Semua benua akan dikelilingi oleh lautan luas. Terdapat juga laut utama dan selat yang penting di dunia. Marilah kita belajar 7 benua di dunia. Benua yang terbesar ialah benua Asia dengan keluasannya 55.8 juta km persegi. Diikuti dengan benua kedua terbesar iaitu benua Afrika dengan keluasannya 30 juta km persegi. Benua Amerika Utara ialah benua ketiga terbesar di dunia. Keluasannya ialah 24.5 juta km persegi. Diikuti benua Amerika Selatan iaitu benua keempat terbesar di dunia dengan keluasannya 17.8 juta km persegi. Benua Antartika pula ialah benua paling selatan dengan keluasannya 14 juta km persegi. Benua kedua terkecil di dunia ialah benua Eropah dengan keluasannya 10.4 juta km persegi. Akhirnya, benua Australia ialah benua paling mendatar di dunia. Keluasannya hanya 7.6 juta km persegi. Macam mana pula dengan lautan yang mengelilingi benua? Terdapat 5 lautan utama di dunia. Lautan spesifik ialah lautan terbesar di dunia. Purata kedalamannya ialah 4,300 meter. Diikuti dengan lautan Atlantik iaitu lautan kedua terbesar di dunia. Panjang dari utara ke selatan berbentuk seakan-akan huruf S. Seterusnya, lautan ketiga terbesar ialah lautan Hindi yang terletak berhampiran dengan negara India. Purata kedalamannya ialah 3,900 meter. Ia bersempadan dengan benua Asia, Afrika dan Australia. Lautan Arktik ialah lautan yang terkecil dan tercetek di dunia. Ia terletak dekat dengan kutub utara. Akhirnya, lautan selatan berada di bawah peta yang mengelilingi benua Antartika. Terdapat 2 lautan utama yang perlu anda ingatkan. Yang pertama, Laut Cina Selatan. Ia terletak dalam lingkungan lautan spesifik. Perairannya bermula dari Selat Melaka ke Selat Taiwan. Yang kedua, Laut Sulu yang terletak berhampiran dengan Pulau Borneo di arah barat daya Filipina. Selain daripada laut utama, kita perlu mengenali 2 selat yang penting. Kita mulakan dengan Selat Melaka iaitu selat yang terpanjang di dunia. Ia terletak di perairan antara Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera di Indonesia. Selat kedua ialah Selat Terbau. Selat ini merupakan perairan sempit yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan negara Singapura. Sekarang, masa untuk memahami apakah kesan pergerakan kerak bumi kepada kita. Permukaan bumi terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plak. Plak tersebut terbahagi kepada plak daratan dan plak lautan. Lapisan plak bumi berada di atas lapisan mantel. Pengaruh arus perolakan di lapisan mantel akan menyebabkan kerak atau plak bumi bergerak. Pergerakan ini melibatkan proses pertembungan dan pencapahan. Proses pertembungan ialah pelanggaran plak-plak secara serentak di kerak bumi. Manakala proses pencapahan ialah perpisahan dan pergerakan plak-plak di kerak bumi. Proses ini seterusnya menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan muka bumi kita. Hanyutan benua adalah salah satu kesan pergerakan kerak bumi. Pada 200 juta tahun dahulu, bumi kita kelihatan seperti gambar ini dengan benua yang luas dan bergabung antara satu sama lain. Dengan pencapahan atau perpisahan plak yang berlaku, ia akan menyebabkan perubahan kedudukan benua.
Jadi, pada tahun 135 juta tahun dahulu, kita dapat lihat plak daratan telah dipisahkan kepada beberapa benua. Walaupun proses perpisahan plak terjadi dengan sangat perlahan, ahli sains membuktikan kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Marilah kita lihat kesan pergerakan kerak bumi kepada pembentukan muka bumi. Gunung lipat terbentuk apabila terdapatnya daya mampatan pada kerak bumi yang menyebabkan pergerakan dan pertembungan plak. Jadi, tolakan dan himpitan dua plak dari arah bertentangan akan menyebabkan kerak bumi termampat. Begitulah banjaran gunung lipat terbentuk. Selain daripada gunung lipat, terdapat juga gunung bongkar di dunia. Gunung bongkar terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut gelinciran atau sesaran, iaitu pergerakan plak-plak bumi secara berselisih di sepanjang garis gelincir. Proses gelinciran biasanya berlaku di sempadan plak bumi di daratan atau di lautan akibat pengaruh daya tegangan atau mampatan ke arah pertentangan. Inilah terjadi gunung bongkar dan lurat gelinciran seperti gambar ini. Bencana bumi seperti gempa bumi juga merupakan kesan pergerakan kerak bumi. Gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plak. Proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plak. Sekiranya gempa bumi berlaku di dasar laut, ini berpotensi mengakibatkan bencana alam tsunami, iaitu ombak besar akan tercetus. Gelombang tsunami boleh mencapai kelajuan sebuah jet, iaitu melebihi 800 km per jam di laut dalam. Ia juga dapat menyeberangi lautan Pasifik dalam masa kurang daripada 1 hari. Akhirnya, gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plak yang mewujudkan zon benam. Salah satu plak akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Proses tersebut akan membentuk magma dan lava. Plak yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan. Cecair magma akan keluar memenuhi rekahan pada plak bumi dan inilah gunung berapi terbentuk. Tambahan lagi, Cikgu Chia telah menyediakan nota-nota dan kuis untuk kelas ini. Anda boleh mendapatkannya daripada download link di bawah video ini. Setakat ini sahaja kelas ini. Sekian, terima kasih. Bye.